Tambah kalau yang geng-geng yang dah tutup aurat pergi buka balik aurat. Ya, kan? Tu tahu belaka dah hukum dia, bukan tak tahu. Tapi di atas kepentingan ya, periuk nasi yang mereka kerana tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ialah kalau dia tutup aurat takut nanti ada ya, tidak ada penerbit. Ya, tidak ada pengarah kan yang nak pilih mereka sebagai apa pelakon watak utama. Maka akhirnya kerana nak dapatkan rezeki kononnya kan ya di atas lakonan itu, maka sanggup mereka meninggalkan ya perkara ya yang diperintahkan oleh Allah. Baik, itu benda pertama lah. Maksudnya tanggungjawab kata diri kita mewajib menghilangkan kejahilan. Manakala tanggungjawab kita dengan Allah pula apa? Wajib melakukan ibadah sesuai mengikut macam mana yang Allah kehendaki. Inilah perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ya, sebab tak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Ya. Persoalannya kita nak masuk Ramadan ni macam mana? Macam siapa? Ya, adakah kita nak masuk Ramadan sama macam orang yang bernama Ah Chong, nama Mutu Sami, kan? Orang yang nama Donald Trump. Dia pun masuk Ramadan juga. Ya, tentulah tidak kan? Tentulah kita nak masuk Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Dalam keadaan yang Allah redha, yang Allah kasih. Supaya kelebihan dan fadilat Ramadan kita akan dapat sejak daripada malam pertama lagi. Dah dapat dah. Ya, ada orang tunggu separuh baru nak dapat. Pasal apa? Terlalu banyak kefasikan. Terlalu banyak kezaliman yang bersarang dalam diri dia. Dia nak cuci dulu, dia nak basuh, dia lambatlah. Nampak tuan-tuan ya? Sedangkan kita dituntut ya untuk cuci, untuk bersihkan dosa kita ni sebelum kita masuk daripada Ramadan. Ya, barulah kita betul-betul ya boleh faham, ya boleh dapat apakah yang dikatakan kemuliaan bulan Ramadan. Tu sebab masuk bulan Rejab Nabi mengajar kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif. Kan, tapi untuk fadail ya. Sekadar untuk kelebihan, maka tidak menjadi kesalahan. Kenapa kita minta keberkatan? Ya, sebab kita kena faham berkat ni tuan-tuan tak semua orang dapat. Ya, berkat ni untuk orang yang terpilih saja. Itu kita kena faham. Bila kita minta Allah berkati kita, maknanya kita minta Allah apa? Allah jaga kita, bimbing kita. Ya, itu sebab daripada bulan Rejab lagi kita sudah ya boleh mula dah nak buat ya ibadat yang bakal kita lakukan ya sepanjang Ramadan nanti sedikit-sedikit. Yang nak latih puasa sunat boleh dah, ambillah sehari dua tak ada masalah. Ya, yang nak rajin puasa apa solat sunat, tambah pula ni bulan apa? Ya, yang disebut sebagai bulan Isra Mi'raj. Kan ya? Isra Mi'raj ni tuan-tuan tak ada lain melainkan apa? Yang paling masyhur pensyariatan solat. Nampak? Jadi maknanya apalah salahnya dalam bulan Rejab ini? Kan, kita biasakan lazimkan diri kita dengan beberapa ya solat-solat sunat. Tak adalah nanti masuk Ramadan terkejut malam pertama terus nak buat berapa? 20 rakaat. Kan? Kita bayangkan kita dah lama tak buat 20, tiba-tiba malam pertama buat 20 rakaat. Itu yang mula-mula 10 rakaat pertama tu okey, 10 rakaat kedua tu mula. Kan? Fatihah pun dah tinggal 3 napah. Kan? Lepas tu 7 napah kan? Dah tinggal 3 napah. Lala tinggal senapah. Kan? Pasal apa? Pasal penat, letih. Kenapa penat? Sebab kita tak biasakan diri. Begitu juga puasa. Kan? Nabi bulan Sya'ban, Nabi paling banyak berpuasa sunat. Sebab tu tanya, ni bulan Sya'ban tinggal berapa hari je lagi ni. Kan? Jadi, apalah salahnya kan kita latih diri kita sikit-sikit tuan-tuan. Ya, supaya insya-Allah dengan itulah keberkatan yang kita dapat tuan-tuan. Dengan keberkatan itulah kita masuk Ramadan. Allahu Akbar. Maka itulah yang akan menjadikan kita sebagai apa? Orang yang betul-betul boleh memanfaatkan bulan Ramadan. Ingat ya. Jangan pula bila masuk Ramadan minta mati pula. Jangan. Memanglah mati bulan Ramadan ada kemuliaan ya. Tetapi Allah datang ke Ramadan bukan untuk mati, tapi untuk kita beribadat. Sama seperti Mekah dan Madinah. Siapa pergi sana jangan niat mati. Makruh. Ya, Allah benci, Allah tak suka. Niat sana untuk ibadat. Kalau Allah takdirkan mati, lain. Nampak tuan-tuan ya. Sebab hari ni kadang-kadang manusia dia pelik. Dia cuba nak ambil apa? Kerja Tuhan pula.
Ya, menghidupkan mati ni kerja Allah, kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kerja kita ibadat je. Ibadat je tuan-tuan. Sampai masa mati, matilah kita. Cuma yang kita harapkan insya-Allah mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Kan? Pengakhiran yang baik. Tentulah dalam keadaan keberkatan tadi. Kan? Dalam keadaan kita dapat keberkatan daripada Allah. Allahu Akbar. Berkat ni benda yang baiklah. Apa punca kebaikan semua dikaitkan dengan keberkatan. Begitu juga keberkatan dikaitkan dengan ketaatan. Ya, apa saja yang menampakkan ketaatan daripada kita, semuanya ada hasil keberkatan. Ya, di sudut rezeki. Ya, keberkatan di sudut apa lagi? Ya, apa saja. Ya, yang kita buat tuan-tuan ya, insya-Allah semua jadi baik. Semuanya akan menyebabkan kita apa? Dikasihi, berpahala dan sebagainya. Itulah ya sebagai sedikit ya pendahuluan ya pada malam ni. Jadi sama-samalah kita ikhtiarkan diri, pastikan ya tidak ada lagi kejahilan yang bersarang dalam diri kita. Ya, dan tidak ada lagi sebarang apa pengecuaian ya. Kecuaian ya. Kecuaian kan. Tak kata pengecuaian. Kecuaian, kealpaan ataupun apa buat sambil lewa dalam melakukan ibadat. Ya, bila masuk Ramadan buat yang terbaik. Puasa yang terbaik. Puasa terbaik puasa macam mana? Puasa yang mencapai matlamat lah. La'alakum tattaqun. Solat yang terbaik, solat macam mana? Solat yang betul-betul mencegah kita daripada fahsyak dan munkar. Itulah solat yang terbaik. Ya, nampak tuan-tuan ya. Ini masing-masing lah ikhtiar usaha. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan memperoleh apa yang kita ya harapkan ya dan apa yang Allah janjikan kepada kita. Baik. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung sirah an-Nabi fiqh al-harakah. Ya. Yang mana tuan-tuan pada bulan lepas kita telah membaca tentang dialog ya antara Nabi dan juga ya daripada siapa ni? Allah SWT Muhammad daripada Al-Bara' bin Ma'rur ni ya yang mewakili akan apa? Akan orang Islam di bumi Madinah, kaum Ansar. Ya, nampak tuan-tuan ya, yang mana mereka menyatakan kebimbangan mereka. Ya, kan? Terhadap apa? Terhadap ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perisau takut nanti Nabi sampai masa Nabi akan balik ke Mekah tinggal di kontak-kanting. Dia perisau tuan-tuan. Sayang mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bagi jaminan ya, yang mana Nabi tidak akan apa? Ya, tidak akan membiarkan mereka. Ya, itu yang keluar apa? Ad-dam wad-dam tu. Kan, kalau sekiranya berlakunya pertumpahan darah di kalangan kamu, maka aku pun akan turut serta akan membalas perbuatan tersebut. Nampak tu mana Nabi takkan biarkan. Ya, walaupun yang berlaku tu kepada apa? Penduduk Madinah. Kan, Nabi ni daripada Mekah. Ya, di sini tuan-tuan kita kena faham yang dikatakan tentang apa? Asabiyah kan. Ya, fanatik ni. Ya, nampak tuan-tuan ya. Sebab adakah ya dikira kita ni fanatik kalau kita sayang kepada bangsa? Kita orang Melayu sayang kat bangsa Melayu ni. Nampak tuan-tuan ya? Macam mana? Kira fanatik ke? Tak. Yang dikatakan fanatik mazmumah, fanatik yang ditegah. Ya, apabila kita sanggup bersekongkol atas nama bangsa untuk buat benda yang haram. Ya, untuk buat benda maksiat, untuk meneruskan kezaliman. Itu yang tak boleh. Nampak tuan-tuan ya? Kalau setakat sayang bangsa, apa salahnya? Sebab bangsa ni bukan kita pilih. Bangsa ni Allah yang tentukan. Ya, kan? Kita tak boleh kan isi apa? Ayah kita tak boleh ya, orang kata apa nak buat pilihan. Kalau anak aku lahir nanti Arab-Arab keturunan Arab. Mana nak mari Arab, awak tu Melayu. Kan? Bini Melayu. Kan? Tiba-tiba nak keluar Arab celah mana? Memang takkan dapat. Tu kalau nak kena kahwin dengan orang Arab. Kan? Baru boleh ada kacukan tu. Itu contoh Itu bangsa tuan-tuan adalah kurniaan Allah. Maka tak ada salah kalau kita sayang bangsa kita. Yang salah kalau kita atas nama bangsa kita buat benda zalim. Itu tak boleh. Yang buat benda yang haram. Ya. Okey, baik. Itu di antaralah ya perkara yang kita kena maklum. Baik, kita sambung tuan-tuan. Setelah selesai menyebut perkara-perkara yang menjadi dasar bai'ah. Ya, bai'ah ni perjanjian ataupun taat setia antara ya penduduk Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka bersedia untuk melakukan bai'ah. Nampak tuan-tuan ya? Mana Nabi sebut dulu sebab apa? Sebab tak nak paksa. Ya, nampak tuan-tuan ya? Kan? Siapa nak bai'ah? Bai'ah. Ya, tapi kita tuan-tuan ingat bila kita dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, sebenarnya kita dah berbai'ah dah situ. Nampak ya? Macam tuan-tuan masuk apa? Alipah lah kan? Ada tanda tangan betul tak? Kecak jari ya.
Kan? Tanda tangan tu bai'ah lah tuan-tuan, tanpa kita sedar. Nampak tak? Kan ya? Tak perlulah tuan-tuan, mana ada aku tak salah dengan siapa-siapa pun. Kan? Kita faham kan? Bai'ah tu nak kena apa? Bersalaman. Tak semestinya. Nampak tuan-tuan ya? Tu dia antara benda yang kita kena apa? Jadi Nabi menjelaskan dulu apakah antara isi kandungan bai'ah, supaya jangan ada di kalangan orang Ansar yang rasa terpaksa. Ya, biarlah semuanya tuan-tuan dilakukan dalam keadaan apa? Kerelaan hati. Ini yang dikatakan Islam. Kan, walaupun memang Islam tu sifatnya memaksa, betul? Ya, Islam memang paksa tuan-tuan, tapi Islam paksa orang yang dah masuk Islam je. Nampak ya? Islam tak boleh maksa orang yang belum Islam. Ya, kalau kita dah beragama Islam, solat wajib. Nampak? Mana boleh ikut I lah, ikut saya lah kan, ikut aku lah. Kan? Ya, apa nama hak asasi. Dah. Ya, tak boleh tuan-tuan. Ingat ya, hak asasi tidak wujud ya kalau ia bertentangan atau bercanggah dengan apa? Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Kan, kalau nak hak asasi kita, tapi cari bumi lain lah. Pergi cari planet lain. Kalau ada lah, yang bukan kepunyaan Allah. Pergi. Kan ya? Saya teringat yang pesanan apa tu? Seorang wali Allah ke kan? Bila ada orang tanya, ya, boleh tak saya nak buat dosa? Kan? Bayangkan tanya tu kan, nak buat dosa boleh tak? Ya, ingat aku lah nak tanya, nak cari rezeki ke apa dak? Nak tanya ni, boleh tak aku nak buat dosa? Ya, jadi ulama tu kata boleh, tapi kena cari bumi lain lah. Kan? Nampak? Dan jangan minta rezeki daripada Allah kalau kamu nak buat dosa. Ni kau makan rezeki Allah, tiba-tiba nak buat benda yang Allah larang. Tak patut lah tuan-tuan. Kan? Macam kita pun jangan kata ni mana Allah ni tuan-tuan. Kita panggil apa? Qiyas ma'al farid lah. Kalau kita sendiri, kan, katalah orang makan gaji dengan kita majikan. Kan? Tapi orang yang kita gaji tuan-tuan hari-hari duk kutuk kita kan. Hari-hari duk kata kita macam-macam, tuan-tuan jangan. Buang. Tunggu apa lagi? Kan? Takkanlah simpan. Kan? Ya, dia pergi perangat pula, pergi busukkan kita dengan nampak kan? Allah. Tapi Allah tak buang. Tu kata ma'al farid tu, perbezaan. Allah ni tuan-tuan, manusia jahat macam mana sekalipun, Allahu Akbar. Allah buka ruang pengampunan ya, ruang untuk memohon keampunan. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Sampai hadir kursi ke? Ya? Bukan dalam hadis Riyadhus Shalihin tu. Lallahu afrahu bitaubati abdihi. Adalah Allah sangat gembira. Tu dia tuan-tuan. Bila seorang hamba itu bertaubat. Macam mana nak bayar Allah gembira? Ni majaz lah. Kalau balaghah dipanggil majaz. Ya, mana kita tak boleh nak bayar, kan? Tak boleh terjemah dengan perkataan yang apa? Yang sebenarnya. Kena cari yang sesuai. Mana betapa kasihnya Allah kepada mana-mana hamba yang bertaubat. Setiap kali dia buat salah tuan-tuan. Katalah buat salah lagi, bertaubat, tak apa. Buat salah lagi, bertaubat, tak apa tuan-tuan, asalkan dia mau bertaubat. Taubat tu mana apa? Tinggalkan benda haram tu lah. Nampak tuan-tuan? Kan, tinggal itu mana taubat. Kan, kalau di mulut tak jadi. Kan, ya. Allah menyesal, ya Allah, tangan pegang rokok, ya Allah. Kan, macam mana ada menyesal tuan-tuan, tangan tu ada lagi tu. Contohlah, itu tak terpakai lah. Ya, itu tidak boleh dikira sebagai taubat. Kan, sebab masih ada lagi di celah jarinya itu benda yang haram. Ya, nampak tuan-tuan ya? Sebab kena faham lah. Istighfar bukan taubatnya. Istighfar adalah muqaddimah kepada taubat. Sepatutnya orang yang beristighfar ini ada an-nadam, penyesalan. Sepatutnya. Ya, orang yang istighfar ada rasa nak meninggalkan benda yang haram. Sepatutnya. Tapi dalam kadang kita doa astaghfirullahalazim, tapi duk teringat lepas ni aku nak habis. Maknanya benda tu jadi lara. Mana ungkapan itu bukan lahir daripada hati. Ya, nampak tuan-tuan, hati-hati ni sebab memang Nabi pun sebut ungkapan, ilmu, bacaan semuanya ada dua bentuk. Ya, yang pertama iaitulah yang dikatakan ni daripada hati. Yang lahir daripada hati itulah yang bermanfaat. Nampak tuan-tuan ya? Ilmu yang lahir daripada hati setelah diamalkan. Dia kalau ilmu kalau tak amal tuan-tuan, dia takkan lahir pada hati. Itu akan jadi zahir. Sebab dia rasa macam tak berapa lah. Nampak tuan-tuan? Ya, sungguh. Kan ya? Contoh kalau macam saya lah. Kan ya? Mengajak tuan-tuan supaya apa?
supaya rajin bersedekah. Tiba-tiba saya sendiri tak bersedekah. Kan, saya mengajak tuan-tuan solat jemaah, saya sendiri pun tak sembahyang jemaah. Apa yang saya sampaikan tuan-tuan, dia tak akan menjadi satu kekuatan tu pada diri tuan-tuan. Ya, pasal apa? Sebab dia bukan lahir pada hati, dia hanya sekadar mulut. Sama juga tuan-tuan ya, sebab saya tengok sendiri. Ya, bila isteri saya marah anak-anak, sangat berbeza dengan saya marah anak-anak. Kan? Pasal apa? Sebab orang perempuan ni biasa dia marah daripada hati. Kan? Tambah bila sampai isteri saya teriak, anak-anak habis semua teriak. Nampak tuan-tuan? Ya, apa yang saya pasal lah. Kan? Yang pak ni payah nak teriak. Kan? Pak ni kira kan dia balonnya. Kan? Rupanya kita duk balon tuan-tuan, dia bukan melembutkan hati tau, dia mengeraskan hati. Kan? Memang kita puas hati, tapi anak-anak tak puas hati. Kan? Tapi isteri saya tak, dia buat dalam bentuk orang kata apa, seperti tu. Kan ya? Bila dia menangis, teriak, anak-anak memang lain lah. Lepas tu seorang-seorang pakai minta maaf Umi, seorang-seorang datang jumpa tuan-tuan. Ya, nampak? Kita pun kalau tuan-tuan pun boleh sampai tahap macam tu, marah anak-anak, kan? Mana lahirkan daripada hati, tak sama dengan sekadar mulut. Betul? Ya, baik, itulah di antara tuan-tuan benda yang kita kena faham. Okey, apa saja nak ucapan ke apa ke tuan-tuan, ilmu kalau bukan lahir daripada hati, biasanya dia akan jadi benda yang lara. Kan? Ya, sebab dia kita sendiri tak dapat benda tu. Tak ada penghayatan. Allahu akbar. Macam mana? Ya. Macam kita baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat, tapi tu macam tu juga, tak berubah apa. Nampak? Ya, kan? Tapi alhamdulillah lah, Masjid Kampung Jamuan ada juga tadabbur surah Yasin. Kan? Okey, alhamdulillah. Ya, tapi kebanyakan tempat tetap berapa banyak tempat malam Jumaat tak boleh kacau. Tak boleh kacau. Ya, pasal apa? Baca Yasin. Ya, berpuluh-puluh tahun baca Yasin tuan-tuan. Tapi tanya Yasin mana apa baca? Entah. Tak tahu mana Yasin tu apa. Kan? Kau lah boleh jawab jawapan dengan selamat. Apa dia? Wallahu a'lam. Tu jawapan selamat. Kan? Maknanya mengaji lah tu kalau wallahu a'lam tu. Kan? Ya? Kalau yang mengaji lagi, dia boleh hurai lagi mengikut tafsiran para ulama. Ya Sayyidal Bashar, kan? Antara mana Yasin, ismun min asma'illah, ismun min asma'i rasul. Ya? Itu yang antara yang apa yang dihuraikan oleh para ulama. Nampak tuan-tuan? Ya, ni tak tahu. Yasin tu tak tahu makna apa. Ya, inilah perkara tuan-tuan ya. Mengapa? Sebab bila hari Selasa yang baru ni kemarin lah, kan, semalam kemarin kan, bila saya bukan dijemput, macam orang kata apa, kena hadir lah. Sebab saya ni dilantik kalau Kerian tu kira sebagai ketua guru mursyid tau. Kan, guru pembimbing kepada guru-guru pendidikan Islam yang ada dekat daerah Kerian. Kan ya, Kuala siapa ya, saya tengok sebab setiap daerah tu ada seorang, kan ya. Kuala tak ingat siapa dia. Ya, kan, kalau TP tu ada sahabat saya tu, Ustaz Azmi tu, Azmi Mahmud. Ada satu daerah seorang. Saya wakil daripada apa? Kerian. Jadi saya jemput tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan yang menyampaikan dia apa nama tu? Kira macam satu daurah lah. Satu macam satu seminar ataupun satu kupasan yang sangat cantik tuan-tuan. Tajuk dia tuan-tuan ialah meneroka STEM. Ya, dalam Al-Quran. Ya, saya pun STEM tak faham. Hari tu baru faham. Kan? Sains teknologi. Oh, ya ke? Kan? Oh, Allahu Akbar. Yang menghuraikan tuan-tuan ni, Allahu Akbar. Tengok. Seorang yang bukan berlatar belakangkan orang kata apa? Agama. Ya. Tetapi Masya Allah tuan-tuan, dia mengkaji Al-Quran. Ya, dia keluarkan benda-benda yang bersifat teknologi. Memang sangat menarik. Ya, sangat menarik tuan-tuan. Ya, dia doktor daripada ni ya, pensyarah UNICEF, dan dia dapat gelaran TS. Biasa tuan-tuan biasa dengar gelaran TS. Saya ingat Tan Sri. Apa bukan? Ya, biasa kita dengar IR kan? IR engineer. Kan, DR doktor. Kan ya? Tak tahu TS apa dia? Ya, teknologis. Malaysia tak masyhur lagi. Tapi dia dah dapat dah panggilan, pangkat. Seorang teknologi yang maksudnya yang ni lah, yang pakar dan teknologi lah, dia mengkaji. Dan dia mengaitkan Quran tuan-tuan, setiap ayat Quran tu Masya Allah sangat menarik. Ya, nampak tuan-tuan, memang sangat indah lah. Ya, kalau tuan-tuan nak lebih jelas, tuan-tuan ni bukan saya jadi ejen buku dia. Kan? Tuan-tuan boleh carilah. Tapi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh beritahu kat saya kalau tuan-tuan nak. Dia ada 2 buku. Ya, Meneroka STEM dalam Quran, Sains teknologi dalam Quran tuan-tuan.
Dr. Muhammad Nazir nama dia. Bisa dengar tak? Ya, pensyarah UNICEF. Ya, kan? Memang Allahu Akbar. Dia sanggup ambil tauliah negeri Selangor pasal nak masuk masjid, nak huraikan kepada ni orang-orang mengaji ni. Supaya orang nampak jangan baca Quran saja. Yang penjala Quran tuan-tuan ada sains dan teknologi. Dia yang paling menarik itulah cerita pasal apa? Teknologi sarang laba-laba. Ada cerita dekat Afrika tuan-tuan. Ni contohlah orang yang mengkaji kan. Kan ya, kita tak sampai cerita Afrika kan air payah. Kan? Air susah. Nampak tuan-tuan. Ya, penuh kan. Yang mana apa nama ni? Yang orang perempuan, tapi yang syoknya pula yang cari air ni orang perempuan. Ya, orang lelaki mungkin pergi cari memburu kot kan. Jadi perempuan ni cari air. Sampai akhirnya tuan-tuan ya, ada maknanya rasanya orang putih kot. Depa macam kesian depa datang, maka depa inilah tuan-tuan ya yang bawa satu teknologi. Kan ya? Itulah teknologi tu saya tak ingat ada satu benda depa buat macam berjaring pagar tu. Yang mana depa menggunakan tuan-tuan hasil pemerhatian mereka terhadap sarang laba-laba. Ya, sarang laba-laba. Kerana dia perhatikan rupanya sarang laba-laba ni pada waktu pagi tuan-tuan dia basah. Ya, macam berembun tau, dia berembun. Ya, kan? Dia berembun kan sarang laba. Tuan-tuan tengok. Ya, kan? Jadi tuan-tuan ya, rupanya dalam Quran memang ada sebut. Ya, dalam surah apa saya tak ingat. Memang dibacakan satu ayat tuan-tuan, iaitulah kami hantarkan apa? Air melalui angin. Ya, rupa-rupa tuan-tuan, udara yang berjalan tu rupanya ada air yang dibawa bersama angin. Akhirnya depa buat macam jaring. Air tu melekat dekat jaring, depa tadah tuan-tuan. Jadi air banyaklah. Mana sekarang ni depa tak payah dah nak ambil air, cukup ambil apa? Air yang melekat pada jaring. Kenapa? Kerana mereka menggunakan ayat Al-Quran. Dia faham ayat Quran dan ambil apa? Apa yang kata sarang laba-laba. Sarang laba pun Tuhan buat juga. Tengok tu orang bukan Islam boleh fikir berkaitan dengan Quran. Kita tu baca Quran. Kan? Macam tu. Kan? Sungguh menarik. Kan? Saya tempah tuan-tuan dia 2 set. Sebab ada 2 set tu apa nama kali kot 110 kan. Dia jual RM100 sekali dengan post free. Kan free postage. Saya beli 2 set. Satu untuk saya, satu saya nak wakaf letak kat sekolah. Kan? Untuk sekolah saya lah, untuk bagi anak-anak kan di sekolah tempat saya mengajar tu, biar depa ni kan. Mana bukan hanya bila keluar jadi seorang ustaz saja, tapi mereka juga tahu kan nak menggunakan ayat Quran tu untuk kegunaan-kegunaan. Ya, sama juga dalam pembinaan piramid Allah banyak tuan-tuan. Semuanya rupanya memang Quran dah sebut, cuma kita tak kaji. Sebab dia mengkaji. Ya, jadi sayanglah kan kalau kita tuan-tuan jenis sekadar baca tak ada perhati. Kan, rupanya dia baca dan dia perhatikan. Dia ceritalah asal usul macam mana dia boleh jadi kan. Ya, orang yang nak mengkaji Quran, kosakata Quran. Adalah beberapa perkataan yang menarik menarik minat dia. Kan dia cerita sebab dia bukan latar belakang ustaz tak. Kan ya, nampak tuan-tuan, sekolah biasa. Kan, orang memang sains tulen kan. Ya. Tapi dia minat tuan-tuan. Ya. Baik, tu dia antaralah ya saja saya nak kongsikan di sini, maknanya itulah tuan-tuan ya yang dikatakan kehebatan ya Quran ni. Ya, kan? Situ yang dia kata ada di mana ke? Ya orang duk bila orang tanya kan, kenapa apa nama ni umat Islam ni kan macam ketinggalan kan di sudut teknologi dan sebagainya. Jadi ada yang jawab kerana bahan-bahan kan ya umat Islam sumber ilmu dah dirampas oleh kan bangsa lain. Ya. Begitu tahu kan sejarah yang berlaku dekat Baghdad. Baghdad tu dulu sumber kan gedung ilmu. Bila datang tentera Mongol habis. Dia hancurkan. Tak tinggal apa tuan-tuan. Nampak? Tapi sebelum tentera Mongol datang Baghdad, rupanya dah datang dah daripada seluruh dunia tuan-tuan. Ya, para ulama ni, tak kira lah saintis ke cendekiawan, depa mari tuan-tuan, depa salin. Kan dia tak boleh bawa kitab, tak boleh bawa keluar. Depa salin lah. Kan ya? Ilmu yang setakat mana yang depa boleh salin tuan-tuan, maka depa balik ke negara depa masing-masing. Sebab hari ni tuan-tuan, ilmu-ilmu yang pelbagai kita akan dapat di seluruh negara. Hasil daripada ambilan kan ya, daripada apa? Daripada gedung ilmu yang dekat Baghdad. Tetapi kata Dr. Muhammad Nazir, dia kata kita tak boleh bagi alasan. Kan ya, kenapa ketinggalan? Sebab kita yang habis semua ilmu kita orang dah ambil. Dia kata tak, sumber ilmu kita ada, Quran tu ada depan mata kita. Itulah sumber ilmu sebenarnya. Itulah sumber ilmu. Tapi dah kita tak mengkaji, tak membaca.
Mungkin kalau tahap-tahap kita tuan mungkin rasa dah tak mampu dah kan. Rasa benak dah rasanya. Kan? Anak-anak kita galak kan. Semua tuan galak kan. Kan ya, supaya mereka minat kepada apa? Kepada sains kan dan sebagainya. Kan ya, tuan dia pergi ke Mahat Tahfiz Sains. Dia pergi dekat belah utara. Kan sebab dia orang Penang. Kan bila dia pergi tu dia tengok silibus Mahat Tahfiz Sains. Dia kata mana sains tu? Tak ada pun sains. Dia kata kalau nama Mahat Tahfiz Sains sepatutnya ada aliran sains tulen. Baru layak dipanggil Mahat Tahfiz Sains. Ni tak. Belajar ngapai Qurannya. Sains hari apa? Hari Sabtu. Kan? Tak ada dia punya ketulinan dia. Lepas tu tanya pula, okey berapa orang nak jadi apa? Ya, apa nama pakar teknologi, berapa orang jadi seorang pun tak angkat tangan, budak kan. Semua dia jadi ustaz belaka. Habis tu dia kata mana Mahat Tahfiz Sains ni? Kan? Lepas tu kalau Mahat Tahfiz Sains, mestilah doktor yang apa? Pakar Al-Quran. Betul. Dia tak? Kan ya? Jurutera, arkitek. Kan ya? Ni tak. Sekadar buah nama pasal apa nak tarik orang masuk. Kan? Ya, supaya orang tu anak sebab belajar apa? Hanya semata-mata belajar apa? Semata pelajaran sains. Itu saja. Dia kata tak betul tu, dia kata salah. Kalau betul sains mesti ada sains tulis. Okey baik ya. Jadi maknanya tuan-tuan itu di antaralah banyak perkara ya, kan apa nama yang mana kita perlulah ya, mana wujudkan daripada kalangan anak-anak kita tuan-tuan ya, orang-orang yang boleh tadi menggabungkan, mengeluarkan kan segala tuan-tuan ya, manfaat tu Quran betul. Ya. Tak habis tuan-tuan dikaji orang. Akan ada je penemuan-penemuan yang apa? Yang baru. Ya, yang berkaitan dengan apa? Dengan ya Al-Quran. Okey baik. Saya sambung tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan Islam ya, dia beritahu dulu apa perkara. Ya, Nabi bagi tahu dulu apa dia yang menjadi dasar bai'ah. Ya, ada mereka yang bersedia melakukan bai'ah, dia kata ada dua orang daripada kalangan ya, orang yang pertama memeluk Islam daripada kalangan penduduk Yathrib telah bangun menjelaskan perlu dan besar tanggungjawab bai'ah. Perlulah. Sebab bai'ah ni tuan-tuan dia macam ikat dirilah. Nampak macam kita pergi ke sekolah lah kan. Kan ada peraturan. Betul tak kan ya? Anak-anak kena akur, kena ikut peraturan. Itu bai'ah lah tu. Nampak tuan-tuan, tanpa kita sedar. Ya, kan? Pergi mana-mana pun tuan-tuan mesti ada peraturan. Tuan-tuan nak masuk muzium pun ada peraturan. Kan dia tak bagi kan, ada benda-benda yang dia tak bagi bawa. Nampak tuan-tuan ya? Mana kalau tuan-tuan bawa juga, tuan-tuan langgar. Kan mungkin tuan-tuan akan dikeluarkan. Nampak tuan-tuan ya? Itu benda yang kita kena faham. Jadi maknanya bai'ah ini adalah satu benda yang perlu. Ya, yang apa dijelaskan oleh dua orang tadi. Baik. Salah seorang daripadanya ialah Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlan. Ya, bin Nadlan. Beliau berkata, adakah kamu tahu di atas dasar dan tujuan apakah kamu berbai'ah dengan orang ini? Ya, dia tanya kepada apa? Kepada kaum bangsa dia. Kan, apa bai'ah ni apa tahu ke saja-saja suka-suka ke? Kan, ke terpaksa ke? Kan? Maka jawab ya akan kaum dia, ya. Maka dia meneruskan ucapannya. Siapa dia tu? Al-Abbas tadi. Sesungguhnya kami berbai'ah untuk bersedia bagi perang dengan yang berwarna merah dan hitam. Ya, yang berwarna merah dan hitam. Itu maksudnya disut darah lah. Ya, di kalangan manusia. Mana tak kira siapa pun. Nampak tuan-tuan ya, warna apa darah dia? Hitam ke merah ke apa ke? Ya, kan? Maka mereka sanggup maksud menghadapinya. Maknanya di sini tuan-tuan tak ada perbezaan. Ya, tak ada orang kata apa yang dikatakan kasta, tak ada. Ya, nampak tuan-tuan ya? Ini yang dikatakan dalam Islam. Sebab kalau tuan-tuan tengok Bilal bin Rabah, bila saat siapa dia? Allah SWT, Abu Zar Al-Ghifari, kan ya? Walaupun sekadar melawak aja. Kan, dia panggil apa? Ya bena imraati saudaka, wahai anak perempuan kulit hitam. Kan? Itu bahasa terjemahan. Bahasa kita, oi anak negro. Tu bahasa kita lah. Oi, anak negro macam tak? Kan? Ya? Nampak tuan-tuan? Oh, Nabi dengar terus Nabi tegur Abu Zar Al-Ghifari. Ya. Nabi kata apa? Wahai Abu Zar, innaka mru'un fika jahiliyah. Ya. Pada kamu ni ada lagi ya, saki baki, ada lagi sisa-sisa perangai jahiliyah tu ada. Nabi tegur tu. Ya, Nabi tak nak adanya wujudnya sindiran jenis-jenis macam tu. Ya, nampak tu tanya. Nabi tak nak berlaku apa macam tadilah, kasta ke apa ke, tak ada. Ya, bayangkan Bilal tu walaupun
Kan, di sudut rupanya tuan-tuan dekat dunia ni tak adalah berupa sangat. Malulah kulit hitam. Kan ya? Kan orang apa Ethiopia tuan-tuan. Ya. Namun begitu ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi dah mendengar satu bunyi apa? Kan ya, tapak kaki. Ada kata terompah. Kan, ada kata bunyi kasut. Ya, berjalan-jalan dalam syurga. Allahu akbar. Ya, Nabi tanya kepada malaikat Jibril jawab apa? Itulah. Ya, tapak kaki kepunyaan Bilal bin Rabah. Terkejut Nabi tu. Allahu akbar. Ya, rupanya Bilal tak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Hebat. Kita ni agak-agak terkenal tak? Dekat bumi orang tak kenal. Kan? Ya, dekat langit entahlah. Itu masing-masing. Insya-Allah lekut. Ya, kan? Saya kira tuan-tuan pun jenis orang yang apa insya-Allah tahajud rajin. Ya, cuma selalu saya pesan tuan tahajud kalau boleh jangan tinggallah. Ya, sebab Nabi pesan tahajud ni da'abus solihin. Ya, kebiasaan orang-orang soleh. Ya, walaupun benda lain kita tak berapa nak rajin buat, tapi kalau kita jaga tahajud, kan banyak 2 rakaat je. Nampak tuan-tuan? Tapi itulah cabaran nak bagi tahajud satu. Yang kedua cabaran nak istiqamah tahajud 2. Bukanlah benda yang mudah. Melainkan apa? Allah permudahkan. Nak Allah permudahkan kena jaga banyaklah. Banyak benda lah, pemakanan kena jaga, pergaulan kena jaga. Sebab saya biasa terlepas kan tahajud. Dan memang saya perhatikan punca saya terlepas pasal apa? Mungkin ada pergaulan. Kan ya, dengan kawan-kawan kadang merapu sikit kan. Sungguh tuan-tuan, kadang-kadang pemakanan pun memainkan peranan juga. Kan ya, mungkin ada benda-benda yang kita tak check dulu. Kan ya. Dia buat tu, dia ada juga. Kan dia mainkan apa peranan. Lepas tu di sudut kita sendiri, persediaan pun kadang ialah kadang tidur kat pukul 3 nak tahajud apanya. Kan? Pukul 3 tidur. Kan ya? Kan? Kunci jam pukul 5.30. Mana tak sedar. Kan? Ya, sedar bila orang azan tu pun mujur sedar. Mujur sedar. Kalau tak sedar langsung, tu saya kata kat rumah janganlah bulan Ramadan berlaku macam ni. Berlaku jenuh. Kan? Ya? Bulan Ramadan ni kalau boleh kita nak sahur lah kan, nak dapatkan sunnah Nabi tu. Allahu akbar. Sungguh tuan-tuan. Ya, itulah perkara yang kita nak. Tapi setiap kali bila dia boleh buat, ya Allah, seronok rasa. Ya, alhamdulillah. Ya, saya tahajud setakat ni belum lagi dapat istiqamah tuan-tuan. Tapi saya nak menggalakkan tuan-tuan. Yang boleh istiqamah teruskan. Kan Nabi kata da'abus solihin. Ya, da'abus solihin ya. Ciri-ciri tanda kebiasaan orang yang soleh. Ada orang tahajud insya-Allah Nabi bagi macam-macam jaminan. Ya, Allah kasih, syaitan benci. Ya, apa lagi tuan-tuan? Bahkan dia boleh terhindar daripada penyakit. Matradatul lidah. Ada tengok kan hadis yang menceritakan tentang apa? Kelebihan tahajud tu. Ya, okey baik. Itu di antara tuan-tuan ya, perkara yang kita sama-sama lah boleh ikhtiarkan. Baik, jika kamu berpendapat harta benda kamu menerima bencana-bencana orang-orang yang terkemuka di kalangan kamu menjadi terbunuh, maka demi Allah, jika itulah anggapan kamu, maka sia-sialah di dunia dan sia-sialah di akhirat. Allahu akbar. Ya, maksudnya tuan-tuan ya, kalau sekiranya ya kamu merasakan bahawasanya antara punca kan kamu ni akan dibunuh kerana apa? Semata-mata kerana harta benda. Nampak tuan-tuan, jadi rugilah. Ya, rugi tuan-tuan. Ya, kan? Maksudnya ada orang dia rasa ya kalau dia korbankan harta benda ni kan ya seolah-olah macam kan dia tidak mendapat pulangan. Dia tidak mendapat apa? Mendapat kebaikan. Kan? Bahkan ada yang mungkin duk nampak pi perang tu semata-mata nak dapatkan apa? Ghanimah. Allahu akbar. Kan? Ya, biasalah tuan-tuan manusia kan. Ya, maka rugilah. Dunia pun tak dapat apa, akhirat pun tak dapat. Ya, kita pun sama lah tuan-tuan, tu kadang risau. Kan hari ni dah macam-macam bunyi dah. Dia tak? Kan ya, bila dah duduk dalam kerajaan ni, mana RUU 355 orang tak ada jawab tuan-tuan. Ya, tu contohlah. Kan? Allahu akbar. Ya. Saya pun tak tahu kan, semua kan. Sebab kan kita macam-macam orang yang kita jumpa. Kan ada yang pro yang faham tak apa, yang kontra ni. Kan semua tuan-tuan. Kan sampai ada sahabat saya tu dia kata, apa tak ada pas apa tak boleh pakai. Tengok dalam kerajaan dia buat apa? Nak buat apa? Saya balik nak macam mana dia letak kat tempat yang apa? Alam sekitar.
Jaga apa? Jaga sawit, jaga ladang. Kan? Ya. Cuba letak di tempat yang apa? Yang betul tuan. Letak sebagai Perdana Menteri kan baru dia beritahu. Kan? Itu contoh itu yang boleh kita jawab pun. Ya. Wallahu alam, tak tahu lah. Kan apa hikmahnya, apa kan dia kekangan, dan kita tahu, kita faham tentang kekangan tu, tapi orang lain ni macam mana kita nak fahamkan tuan-tuan? Ya, ini juga cabaran. Sampai dia kata senyap, tak ada apa. Kan ya? Oh dulu bukan main RU35 kan. Saya pun ke dalam hati dah ada juga kan. Yalah sebab mungkin sekarang di parlimen pun tak ada bersidang kan. Kita harap mudah-mudahan nanti kok-koklah. Kan dah buka nanti akan adalah usul-usul tu. Kan nampak, walaupun sekadar usul mana menunjukkan ada fungsi tu. Kan ya, walaupun saya sebut tadi kan memang kita tak nafikan kekangan tu ada. Sebab kita nak mengubah satu dasar ni tuan-tuan, benda besar tu. Kan ya, tuan-tuan nak mengubah yang mana mahkamah syariah boleh berfungsi dengan sendiri tanpa pengaruh kan daripada mahkamah apa persekutuan. Oh bukan mudah tuan-tuan. Kan sebab dia melibatkan apa? Perlembagaan. Nampak kan ya? Nak kena sokongan 2/3 dan sebagainya memang. Tapi kita nak sekurang-kurangnya benda tu ada. Tak tahu kok benda tu ada tak sampai kepada kita, wallahu alam lah. Kan ya? Kan sebab setakat ni tak dengar. Ya, bahkan hari ni pun banyak juga cerita-cerita berkaitan dengan apa, dengan apa nama? Benda yang ialah kita pun pening. Contoh pasal vaksin ni. Kan? Hak ni kata macam ni, hak ni kata macam ni, pening, tak tahu yang mana betul. Nampak tuan-tuan ya? Cuma baru ni tak tahulah ya. Ni mungkin betul kot apa yang ceritakan oleh seorang jururawat. Ni jururawat sendiri. Dia bagi tahu. Kan? Dia kata vaksin yang betul-betul dia kata yang hak yang daripada Jerman. Tu orang berebut tu, tapi untunglah frontliner lah. Siapa yang dapat suntikan hak mula-mula ni kira untung. Sebab yang ni betul-betul yang diproduce oleh orang Islam. Kan suami isteri kan ya? Daripada orang Islam. Dia kata hak yang pasal aku tu hak China ni. Ni tak tahu tuan-tuan. Wuhan ke mana wallahu alam. Ni yang depa nak suntik siapa? Cikgu-cikgu ni. Siaplah kita dengar tu dia. Rupanya suntik bukan sekali, 2 kali. Saya ingat sekali 2 kali. Selepas 21 hari akan suntik pula kali kedua. Apa itu dah. Ya, cuma nurse tu pesan lah. Sebelum disuntik tu kena jujur. Jujur di situ apa bagi tahu ada penyakit apa. Kan, bagi tahu terus terang. Kan ya, sebab ada yang dia tak jujur, rupanya siapa ada penyakit dia akan bagi kesan apa sampingan. Siapa yang katalah dia ada penyakit dia tak cerita. Pasal apa? Pasal nak orang jujur tu kan. Senang orang letak kat gambar video, bangga. Padahal kamu penyakit 3 serangkai. Kan ya, nampak tu kan. Hak tu dia kata memang akan ada kesan sampingan. Tapi dia pun mungkin tak cerita lah benda tu kan. Ya, ni yang cerita ni seorang jururawat. Kan dia pun dia kata dia pun tak sempat, dan mana-mana jururawat yang tidak disuntik mereka tidak boleh menyuntik. Rupanya macam KKM dia kata ada pilihan. Ikutlah kalau siapa tak nak apa? Tak nak disuntik tak ada masalah. Tapi depa tak boleh nak menyuntik orang. Tak boleh. Kan? Dan siapa yang tak ambil suntikan tak boleh keluar negara. Tak boleh. Tak boleh Mekah. Kan? Jadi nak tak nak siapa nak pergi Mekah? Yang nak pergi Mekah untung lah. Kan? Kita tak pergi Mekah lagi ni, nak tak nak kena ambil juga. Tak kira lah made in China. Kan? Okey baik. Itu contoh lah kan, macam-macam versi cerita kita dengar kan. Ya, Allahu Akbar. Tapi bila dengar daripada jururawat ni, sebab dia dalam bidang ni kan, tak apalah. Kan ya, nampak meyakinkan. Cuma adalah berita-berita yang kita dengar tapi benda tu dah dinafikan. Itu kata ya, zaman law tu tak memang nak cari yang kesahihan satu berita tu bukanlah benda yang mudah. Sangat mencabar. Jadi kita kena hati-hati. Tambah pula jenis apa, akhbar-akhbar yang hanya suka meletakkan tajuk-tajuk sensasi. Sedangkan isi tak macam tu pun. Kan? Kena hati-hati tuan-tuan. Ya, okey baik. Jadi berbalik kepada tuan-tuan, jadi maknanya hati-hatilah. Ya, kata Nabi SAW, Nabi kan? Okay, ucapan Nabi kan ni? Bukan. Ini ucapan siapa tadi? Abbas tadi. Ya, ucapan daripada Abbas. Okey baik. Jadi kata dia kepada kaum dia. Kalau siapa yang rasa ya, kerana harta benda ni lah yang kamu bakar benda bencana ni, dia rugilah. Kan ni kerana nak dapat tadi ya, kekayaan, dapat ghanimah dan sebagainya. Nauzubillah. Kita pun tuan-tuan harap-harap tak berlaku macam itulah. Kan ya, katalah perak ni dapat, katalah contoh kan ya, kita dapat pegang negeri. Allahu Akbar. Kan ya, ada orang dah nampak sebagai ghanimah. Projek ni siapa dapat kan. Okey, ni ahli lembaga pengarah ni siapa, semua tuan-tuan.
Dia nampak yang itu lebih daripada apa? Nak bantu ni. Kan orang-orang yang betul-betul yang memerlukan bantuan. Nauzubillah. Baik. Dan jika kamu berpendapat bahawa kamu bersetia dengan apa yang kamu diajak kepadanya, bersedia untuk binasanya harta benda dan terbunuhnya orang-orang yang terkemuka, maka ambillah bai'ah ini, maka demi Allah baik di dunia dan baik di akhirat. Jadi bai'ah ni tengok kerana apa? Ya, kalau kerana ni ajakan, seruan ya yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ya kepada mengorbankan harta benda, terkorbannya apa? Terkorbannya jiwa raga, mati orang-orang yang terkemuka, maka ambillah, dia kata. Nampak? Jadi maknanya kan Allah bagi akal ni untuk berfikir, buat kita boleh buat pilihan. Cuma pastikan pilihan yang kita buat tu pilihan yang tidak ya mengecewakan kita. Ya, bukan pilihan yang orang kata apa, yang menyebabkan kita menyesal di akhirat nanti. Ya, nampak tuan-tuan ya? Inilah yang diperingatkan oleh Al-Abbas kepada apa? Kepada kaum dia. Tengoklah, fikirlah sebelum nak bai'ah. Sebab kalau dah bai'ah tak ada lari dah. Nampak tuan-tuan ya kan? Ya, kalau dah bai'ah tak ada lari dah. Kan? Samalah sebelum isi surat perjanjian apa ke, perguruan kan? Baca dulu. Kan? Tapi mana baca dah, duduk seronok dapat dah, sign dah. Saya ingat lagi. Kan? Aku janji apa, sign je, tak baca insurans pun sama, sign je. Tengok-tengok kena atas batang hidung, tak ada kata apa. Kan? Ya, awak tak baca. Nampak tuan-tuan. Kadang setengah dia terlalu apa? Excited. Tapi para isteri kalau boleh baca dululah. Kan? Borang apa-apa suami bagi, dia pakai sign, alhamdulillah. Kan? Ya, aku adalah isteri pun sign je, tak apa kan. Percaya kan. Ikutlah, tak ada masalah. Nampak tuan-tuan. Ya, biasa kita macam tu, selalu macam tu. Itu sebab perlu ada penerangan, penjelasan dalam semua perkara. Kan, memang ada taklimat kan. Kalau tuan-tuan masuk sekolah mana-mana pun dia mesti ada sesi taklimat. Lepas tu beri peluang dalam masa seminggu sama ada nak teruskan pengajian ataupun apa? Nak tarik diri. Berapa kalau tarik diri nak bagi orang ni peluang ke orang lain. Nampak tuan-tuan. Ya, kalau maktab kalau tak siap sebulan kot. Dia bagi masa tempoh apa? Sebulan. Sama ada nak teruskan belajar ataupun tak tarik diri. Sebab kalau dah sign, katalah tarik diri, kena bayar berapa ribu? Kan ya? 40,000 ke berapa? 40,000 kan? Sebab dah sign. Tapi kalau tarik diri sebelum sign, tak apa. Kan? Boleh tahan lagi tuan-tuan. Siapalah? Kan? Bai'ah ni. Ya? Ambil perhatian. Tolong. Ya? Faham dulu. Ya? Sebelum kamu buat aku janji. Okey, baik. Maka mereka menjawab, kami mengambil keputusan dengan bersedia di atas musibah yang menimpa harta dan kematian orang-orang yang terkemuka. Tak apa, kami sanggup. Kan? Ya, kami sanggup. Ya. Maka apakah untuk kami ganjarannya ya Rasulullah? Kalau kami bersetia dengan itu. Tu dia tanya tuan-tuan. Ini kata manusia tuan-tuan sebagai motivasi. Maknanya tak salah lah kalau kita menanya tentang ganjaran, tak salah. Nampak tuan-tuan ya? Kan? Macam orang Ansar tanya, kalau kami tak setia bai'ah, kami dapat apa? Nampak tuan-tuan? Baik, apa Nabi jawab? Ya? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, syurga. Allahu Akbar. Kan? Al-Jannah. Ya? Kalau orang faham syurga lah, kalau orang tak faham syurga tuan-tuan, Allah, setakat syurga tak payah. Sungguh kalau orang tak faham, dia ingat syurga ni datang apa kot? Dia ingat ni kot dapat kebun belakang rumah kot. Memanglah jannah tu tuan-tuan makna kebun, makna taman, betul. Tapi lain kalau disebut al-jannah tuan-tuan, syurga yang Allah SWT dan Nabi janjikan. Lain tuan-tuan. Ya? Apa dia? Itu no comment.
Nah. 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 Allahu akbar Allah. La ilaha illallah. Allah SWT. Okey, sekali lagi tuan-tuan ya, habiskan perenggan. Baik. Maka tuan-tuan apabila mereka mendengar Nabi menjawab, ya, ganjarannya ialah syurga. Tapi kat panjang. Maka hulurkanlah tanganmu wahai Rasulullah, maka Rasulullah pun menghulurkan tangannya. Nampak tuan-tuan ya? Maka mereka terus apa? Berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab dia pun dah tahu dah. Kan ya, apa ganjaran dia tuan-tuan? Allahu akbar. Ya, inilah di antara tuan-tuan ya, suatu perniagaan. Macam perniagaan lah. Kan ya, kita jual dunia kita untuk dapat akhirat. Untung. Ya, kan? Innal ladzi janaya dah surah apa? Allah SWT. Ini adalah surah Fatir tu. Ya. Surah Fatir tuan-tuan ya. Atau innal ladzina yatluna kitaballah. Ya, orang yang apa? Yang melazimi membaca ya Al-Quran. Wa aqamus salah. Ya, dan sentiasa menjaga solat. Wa anfaqu. Ya, dan sentiasa menginfakkan mimma razaqnahum, apa yang Allah rezeki pada mereka sirran wa alaniyah. Sama ada secara rahsia ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang yang apa? Yang mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan ada rugi. Ya, nampak tak? Ya, jadi maknanya kita ikhtiar dan usahakanlah, jagalah perkara yang disebutkan tadi. Ya, dan di samping itu jagalah hubungan kita dengan Allah dan juga Rasulullah SAW. Ya, hubungan kita dengan Allah itulah, jagalah segala hukum hakam, peraturan, ya, perintah larangan. Ya, dengan Nabi pula jagalah sunnah-sunnahnya. Kan, yang mana yang boleh buat tetap buat, setakat mana yang kita mampu. Ya, selalu saya sebutkan ya, kaedah fiqh ni yang sangat jelas. Benda yang kamu tak boleh buat semua, jangan ditinggalkan semua. Kan, takat mana yang boleh kita buat tuan-tuan. Ya, itulah ya yang dapat dikongsikan orang inilah apa? PKP kan, PKPB kan. Yang syadid itulah ya. Esok boleh rentas daerah lah. Kan ya, lega. Dia pun tadi polis dekat apa? Keluar ni minta surat. Unjuk saya buat. Masuk highway tak ada. Ya, kalau saya masuk ke Canjeri, saya tak masuk ke apa? Ke apa nama Kebunting sebabkan beratuk panjang. Kan, cerewet pula situ. Kan, masuk saya lajak ke depan, masuk Canjeri tak ada polis jaga. Keluar kat sini. Kan ya? Tu tanya daripada mana? Saya bagai serai. Ada surat tak? Oh, tak percaya ni kan. Serban dah letak kat depan tuan-tuan. Seorang polis pun ada saya letak kat depan tu kan. Ya, tapi dia nak minta dia, saya bagi. Oh, bagi kuliah maghrib okey. Kan ya. Tapi saya pergi mahkamah saya dulu. Sahabat saya dekat Taman Seroja tadi. Kan saja ziarah kongsi ya. Sebab dia kata dia ada benda yang dia nak daripada supplement tu, saya pergi jumpa dia dululah. Baik, itulah tuan-tuan yang dapat dikongsikan. Ya, ada soalan ke nak tanya? Lama tak ada soal jawab ni. Kau ada apa nak tanya ke? Kan, tak apalah, malam lajak sikit. Polis pun dia pernah rehat lah. Ya. Ya. Allahu akbar. Okey, yang pertama ialah ya, kadang-kadang kita terlalu melayan sangat orang macam dia tu. Itu yang saya nampak kan, kita terlalu melayan. Ya, sebenarnya dia tak ada keistimewaan apa pun. Ya, cuma yang kita bimbang sebab dia ni seolah-olah macam dijadikan sebagai apa? Ikon. Kan ni bagi geng apa ni lah, LGBT ni. Kan ya, tak kira lah kan pondan ke apa ke, memanglah mana apa saja perbuatan dia memang kalau didiamkan dia akan jadi apa? Virus lah.
Kan dia akan jadi toksik lah ni orang kan. Orang kata guna bahasa toksik sekarang. Ya, sangat berbahaya tuan-tuan benda-benda yang macam tu. Ya, okey baik. Jadi maknanya apa yang saya boleh komen, maknanya ucapan itu memang murtad lah. Memang tak ada apalah kalau ikut ucapan lah. Sebab kita hukum secara zahir. Kan? Sebab antara benda yang Nabi kata apa? Kan jiddun, hazluhun jiddun ya. Selain pada 3 masalah fiqah tu, kan anika wa talaq wa raj'ah, kan antaranya juga apa? Berkaitan dengan akidah. Akidah tak boleh main-main. Woi aku murtad dah woi, tak boleh. Kan ya, tu tara melawak tu. Kan nikah pula dia kata saya rasa saya tak nak jadi orang Islam. Susah la ilaha illallah. Ya, dia Islam tak susah sebab dia nak buat benda yang tak ikut cara Islam. Betul tak? Tu yang jadi susah. So kalau dia ikut cara Islam, tak adalah susahnya. Nampak tuan-tuan? Benda simple je. Ya, tapi memang mufti-mufti memang kena bercakap lah. Kan? Yang saya dengar baru ni yang bercakap Dr. Asri apa Mufti Palih. Kan dia dah bercakap lah. Kan ya? Tapi saya tak dengar lah. Kan apa kesimpulan dia kan dia sebagai seorang mufti tu. Ya, kan? Tapi memang kan maksudnya maksud perlu ambil perhatian pasal tadi. Kalau kita bimbang takut kalau terlepas ke dia. Kan nampak tuan-tuan ya? Kan sebabkan memanglah di sudut kebebasan memang Islam tak pernah bagi ruang geng LGBT ni. Kan kita je yang duk sebut nama dia hari-hari. Kan ya, sampai nama dia lebih banyak kita sebut daripada nama sahabat Nabi tuan-tuan. Kan tak kata apa? Nauzubillah min zalik. Kan lepas ni tuan-tuan tak pedulilah. Kan biarlah apa dia nak jadi tuan-tuan, lantak biar pihak pemerintah yang apa yang clearkan. Kadang baca video-video kita yang tolong sebar kan. Betul kan? Kita yang tolong apa? Share kan, itu masalah. So kalau kita tak share ke apa kan? Tak ada. Ya? Okay lah. Itu je boleh jawab pun. Wallahualam. Baik. Jadi sebelum saya menutup macam biasalah. Ya, ada sedikit perkongsian ya. Okey. Yang pertama saya nak kongsi ni, saya nak tunjuk itu sebabkan mungkin saya sebut je ya. Berkaitan dengan apa? Dengan satu lotion ni. Yang ya, lotion apa? Kalau yang dah bisa pakai, mungkin dia dah tahu. Ya. Ini yang belum pakai saja nak tunjuk. Okey. Lotion ni dia serbaguna nah. Dia boleh dijadikan sebagai first aid di rumah. Tahu kan first aid? Maksud first aid ni maksud dia boleh guna untuk rawat bengkak, luka, ya, kaki mengelupas.